Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Perkara-perkara yang diharamkan bagi perempuan yang datang haid dan nifas. 6 perkara yang diharamkan atas orang yang berjamaah, juga diharamkan atas perempuan yang kedatangan haid dan nifas, iaitu 1. Mengerjakan sembahyang. 1. Mengerjakan sembahyang. Orang perempuan dalam haid haram sembahyang. Yang kedua, tawaf. Perempuan yang dalam haid haram tawaf. Yang ketiga, menyentuh kitab suci Quran. Dia dalam haid tak boleh sentuh kitab suci Quran. Yang keempat, mengangkatnya. Mengangkat Quran. Kelima, berhenti di masjid. Lalu tak apa, nak berhenti duduk dalam masjid tak boleh. Yang keenam, membaca Quran. Ketika perempuan dalam haid tak boleh. Itu. Baik. Itu 6 perkara yang diharamkan bagi orang perempuan yang dalam haid. Selain itu, haram juga ia berpuasa. Tak boleh berpuasa. Bahkan tidak sah puasanya. Dia berbeza dengan sembahyang. Sembahyang haram dia berpuasa, dia sembahyang dan tidak kena qada. Puasa haram dia puasa tetapi kena qada. Itu. Ia haram juga lalu di masjid. Juga jika ditakuti darahnya akan menitis mengotorkan masjid. Tadi dia kata duduk dalam masjid tak boleh, menitik tak kira lah, tak boleh. Jadi lalu boleh, tapi haram lalu kalau ditakut menitik mengotorkan masjid, lalu pun tak boleh. Tapi kalau tak menitik, lalu tak apa. Itu. Lalu ni dia nak lalu, dia nak ambil barang ke, ataupun dia bawa anak dia pergi masjid dengan kuliah, anak lari masuk dalam masjid, dia masuk ambil bawa keluar, itu maksud lalu lah. Nak duduk dalam masjid tak boleh. Bukan soal menitik tak menitik, ini soal kemuliaan masjid dan kesucian masjid. Baik. Ia juga wajib menolak permintaan suaminya untuk bersetubuh dengannya. Wajib dia menolak permintaan suaminya untuk bersetubuh dengannya ketika dalam haid. Yang ni kalau sama pakat mengaji faham dah, si isteri faham, si suami faham. Suami tu bengong, bagi itu. Larangan yang tersebut ada dijelaskan pada ayat 222 surah Baqarah yang telah disebutkan dan diterangkan maksudnya pada awal bahagian keempat ini. Larangan ini, larangan bersetubuh ini ada sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 222. Tengoklah ayat yang lepas dia kata. Haram juga ia berdusta dengan mengatakan ia kedatangan haid dengan tujuan supaya suaminya tidak mendekatinya. Haram juga. Jadi guna modal itu. Dia meluatkan suami dia, uzur. Haram lah begitu. Takkan suami nak pergi belek uzur tak uzur. Suami duk nganga. Pagi haram juga. Jadi haram dia membenarkan suami bersubuh ketika haid. Haram juga dia mendustakan dia haid, dia tak haid, dia kata haid. Haram, dosa. Itu. Haram juga ia tidak memberitahu kepada suami tentang kedatangan haid apabila ia berada dalam haid. Begitu juga haram dia kata lantak bila ada. Haram. Suami tak tahu. Banyak haram situ. Haram dia menyerahkan diri dia pada suami. Haram juga wajib dia menolak ketika dia dalam haid. Haram dia menggunakan haid sebagai alasan sedangkan dia tak haid. Dia menolak suami dia pun haram. Haram juga dia tak bagi tahu. Dia buat doa ya. Faham tak faham sudah lantak pihang. Haram juga. Itu itu dosa. Tentang ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya Allah Ta'ala mengutuk perempuan yang tidak memberitahu suaminya bahawa ia kedatangan haid. Nabi bersabda, Allah mengutuk perempuan yang tidak memberitahu kepada suaminya dia dalam kedatangan haid. Allah mengutuk. Itu.
Dan perempuan yang berdusta kepada suaminya bahawa ia kedatangan haid pada ia tidak berada dalam haid. Dua-dua ni dapat kutukan daripada Allah. Dia ada haid, dia tak bagi tahu, ataupun dia tak ada haid, dia kata ada haid. Dua-dua ni dikutuk oleh Allah. Mandi wajib untuk bersuci daripada haid dan nifas. Cara mandi wajib samalah seperti mandi jinabah yang telah diterangkan pada bahagian lalu, hanya niatnya sahaja berlainan. Samalah. Mandi wajib mana pun sama aja. Cuma niat je berbeza. Ni niat mandi junub, ni niat mandi haid, ni niat mandi nifas, ni niat mandi waladah. Orang panggil sama saja. Cuma niat berbeza. Pun kalau niat sama pun tak apa. Mandi hadas besar. Mana pun dia kira niat mandi hadas besar pun boleh. Tak payah niat satu-satu pun tak. Tapi kalau niat khusus lagi baiklah. Lafaz niat mandi kerana bersuci daripada haid ialah seperti berikut. Nawaitu raf'al hadasil haidi lillahi ta'ala. Sahaja aku bersuci daripada haid semata-mata kerana Allah Ta'ala. Mengenai mandi nifas beranak ialah nawaitu raf'al hadatsin nifasi lillahi ta'ala. Sahaja aku bersuci daripada hadas nifas beranak semata-mata kerana Allah. Seperti yang telah diterangkan dahulu mengenai soal niat, buat tempat niat itu dalam hati, bukan di mulut. Iaitu lafaz niat. Hak niat betul di hati. Dia katalah kita berjunuk malam tu, hadas besar, bangun mandi. Memang menjadi amalan kita sebelum subuh mandi elok apa semua, terus pergi semayang, tapi tak niat, apa-apa tak niat, maka tak terangkat hadas besar. Dia kena mandi lain. Kalau subuh dah habis dah waktu, kena qada. Walaupun mandi, tapi tak ada niat, sebab niat tu rukun. Rukun dalam mandi wajib. Itu. Walaupun mandi, tapi tak ada niat. Gitu. Dah dia niat, cuma dia tak sebut lafaz niat. Tu tak apa, lafaz niat itu sunat. Hati tu kena ingat. Hati kena ingat. Itu. Baik. Tentang lafaznya tidak menjadi hal sama ada disebut atau tidak. Jangan ada susah hatilah tentang lafaz tu. Tak jadi hal kata dia. Sebut tak sebut pun tak. Yang penting air kena pada tubuh, ada niat dia angkat hadas besar. Asalkan maksud yang diterangkan dalam lafaz itu ingat dalam hati. Saya ingat dalam hati. Baik. Habis bab tu. Bertayamum dan perkara-perkara yang berhubung dengannya. Firman Allah Ta'ala. Wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'ida tayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum min ma yuridullah liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu litahhirakum wa yutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Dan jika ada kamu junub, kata Allah, junub berhadas besar, maka bersucilah dengan mandi wajib. Ayat Quran. Bila kamu berjunub, bersucilah dengan mandi wajib. Mandilah berjunub. Berjunub ni banyaklah bersetubuh ataupun keluar mani dengan sengaja ataupun dengan mimpi ataupun saja-saja keluar, itu masuk berjunub. Gitu. Tambah lagi mandi hadas besar tu kalau ada haid nifas. Itu kata dia, Allah Ta'ala menerang dalam ayat ni kena mandi. Jadi kalau adalah ugam ajaran-ajaran baru tak kena mandi, sesat lah. Senang je kita jawab sesat, sebab Quran suruh mandi, dia kata tak kena mandi. Dan jika kamu sakit, tidak boleh kena air. Sakit tak boleh kena air. Kaki dia patah, kena simen. Ataupun sakit yang demam yang sangat teruk, ketak-ketak, kalau kena air dia jadi mudarat lagi banyak, tak boleh kena air. Itu. Atau dalam pelayaran, pelayaran ni duduk atas kapal terbang ke, ataupun duduk atas kapal ke, duduk atas dulu unta ke apa semua yang tak ada air, atau salah seorang daripada kamu datang daripada tempat buang air,
atau kamu atau salah seorang daripada kamu datang daripada tempat buang air, atau kamu sentuh perempuan sedang kamu tidak mendapatkan air untuk berwuduk dan mandi. Nah itu. Buang air ni maknanya bahadah lah tu. Ada buang air, kencing atau berak, batal lah wuduk tu. Ataupun kamu sentuh perempuan. Nah, sentuh perempuan, batal wuduk sentuh perempuan. Yang ni ya, ulama kata sentuh tu sentuh, batal. Yang bukan mahram. Setengah ulama kata sentuh tu bukan sentuh, sentuh tu bersetubuh. Kalau cakap sentuh saja tak batal. Sebab tu ada mazhab mengatakan sentuh lelaki, kulit laki-laki, kulit perempuan, yang bukan mahram tak batal wuduk. Nah, Tuhan kata sentuh di sini setubuh. Kita mazhab Syafi'i sentuh tu sentuh lah, batal. Sebab tu kita pegang batal. Kalau ni hak orang lain tak apa, hak berlaku suami isteri. Duk petikai lah ni. Ada wuduk pegang bini, batal ke tak? Bini kita batal ke tak? Bini kita tu kalau ikut tu bukan mahram kita, batal lah sentuh isteri. Ada kata tak batal. Yang batal bersetubuh pun batal, takat sentuh tak batal. Itu. Ini bukan soal wahabi bid'ah, tak wahabi ke apa semua. Ini soal khilaf. Ini soal khilaf. Nah itu, kita kena faham khilaf. Bila kata khilaf, kita diberi pilihan untuk kita ikut mana pendapat yang kita rasa tenang. Nah, yang kita rasa tenang. Tu Nabi sebut khilaf di kalangan umat aku ini rahmat, bukan berkelahi, rahmat. Banyak pendapat ni semua. Tu cerita dia. Faham tak? Itu. Kita jangan duk berkelahi. Maka hendak baik. Sedangkan kamu tidak mendapatkan air untuk berwuduk dan mandi. Kata Allah, kamu tak ada air untuk berwuduk dan nak mandi, maka hendaklah kamu bertayamum dengan tanah. Pengganti dia, kalau tak ada air, guna tanah. Tanah debu yang bersih, iaitu sapulah muka kamu dan kedua belah tangan kamu dengan tanah debu itu. Allah tidak mahu menjadikan kamu menanggung suatu kesukaran. Kalau tak boleh kena air gagah juga, bagi kena air mudarat, Allah tak mahu. Sebab tu tak boleh kena air, guna debu tanah. Itu. Tetapi ia hendak mensucikan kamu. Allah suruh kamu mandi hadas bukan nak jadi kamu susah, nak kena mandi, nak kena gitu gini. Gitu. Sebab tu syaitan tak suka. Bersih-bersih ni syaitan tak suka. Sebab tu orang-orang yang pengotak ni kawan syaitan. Tak jenis pengotak ni kawan syaitan. Sebab apa? Syaitan tak suka kotak-kotak. Sebab tu saya dah sebut, sebab apa kita pakaklah jaga baik tandah, baik apa, pakak jaga orang sikit. Kita nak larat gaji orang banyak jenuh. Tuan-tuan sekalian, sama-sama lo ni teruk tuan-tuan. Kena jaga banyak bak, ekonomi lo ni pun tak apa kemai. Orang nak derma pun tak banyak macam dulu. Nak gaji-gaji boleh hidup je. Tuan-tuan sekalian, ni dengan ni semua pakak jaga. Ingat gitu. Syaitan, Allah suruh kita bersuci tu bukan Allah nak menyusahkan kita, dah. Allah nak kita ni suci. Bila Allah nak gitu, tentu syaitan bercanggah. Syaitan suka kotak. Syaitan suka kotak. Pernah dulu ada cerita seorang yang pakar dalam bab jin. Orang dirasuk oleh jin. Bila dirasuk oleh jin, dia ni pakar. Ada orang-orang yang pakar tahu. Bila dia pergi pegang orang dirasuk oleh jin, dia bercakap. Jin tu bercakap. Ini pakar. Kalau yoya takak bola botol mengarut. No kena jin kena buat tahu. Yang terror betul-betul dia pergi, orang tu tak sedar, dia pegang, orang tu bercakap pada dia, bukan yang cakap, itu jin yang bercakap. Itu kemana? Tak banyak tu. Yang ni boleh lega betul. Dan orang yang bercakap tu pun nanti bila sedar, dia tak tahu kata apa. Dia tak tahu kata apa. Senanglah nak berubat macam tu, sebab dia bila kita berubat jenis apa dia, hak moden ni, hak penyakit-penyakit, nak tahu punca dia. Nak tahu punca dia baru boleh. Punca apa sakit ni. Tu doktor duk kaji, duk ambil sel, duk ambil darah, duk ambil air tulang sumsum apa semua. Nak tahu punca apa.
Hak ganggu dengan jin ni pun nak tahu pasal apa jin kacau dia. Nak tahu hak tu dulu, baru boleh selesai. Kerja duk pi tolak tampak bos semua, besok pi pula kena RM25, pi pula kena RM50, habis duit betul. Tahu punca. Nama apa dia? Syekh Isa Daud kau dia terror dalam. Dia pegang orang, kawan tu bercakap. Mana jin tu bercakap, hak dia rasuk. Itu jin bercakap. Akhirnya tanya, pasal apa kamu rasuk dia? Pasal apa kamu kacau dia? Dia tadi kacau saya dulu. Buat rumah tak tapak rumah saya, tolak rumah saya tunggu balik habis. Betul saya kacau dia. Dan semua kita tak tahu dah, kita tak nampak. Dia motor langgar anak saya mati. Mana kita nak tahu apa semua. Gitu. Ada punca-punca dia. Tapak rumah dia tu kami duduk juta-juta tahun tani dah. Dia dapat dia ke BP, dia pik tolak. Tak beritahu apa kat kami, sampai kami pun terbalik habis periuk belanga kami. Kita tak nampak. Dia kacau. Dia kacau. Jadi kalau orang pandai, dia bincang. Terang kat dia. Dia manusia, haji, mana dia nampak. Kalau dia nampak dia tak buat lagu tu, dia tak tahu. Tak boleh lah. Duk pergi seksa dia, duk pergi apa semua ni. Sudah tanya hang Islam ke pihak? Kalau Islam senang, kita sama-sama Islam. Ada cara dia apa semua. Lah ni tak apalah rumah hang runtuh tu semua ni, tak ada tempat dah tu, ada rumah orang tak duduk tang tu. Hang pergi duduklah tang tu. Boleh ke? Tak apa boleh. Hang pergi duduk tang tu. Selesailah. Ni duk pergi berjampi, duk pergi bergodam jenuh. Kau tanya, ada dia berubat, dia kata tanya hang Islam ke kafir? Saya tak Islam. Saya Kristian. Jin ada jin Kristian. Itu. Saya Kristian. Itu. Dia kata macam mana aku ajak masuk Islam? Dia kata Kristian saya bukan Kristian biasa. Kristian saya bertaraf padri. Nampak je kawan ni bercakap, tapi jin cakap padri. Kalau ni kita lawan. Kalau Kristian betul, aku masuk Kristian. Kalau Islam betul, hang kena masuk Islam. Ni yang nak berubat kena kemas ni. Jin pun terror juga. Kata apa? Kalau Kristian betul, aku jadi Kristian. Kalau Islam betul, yang masuk Islam. Tu tanya. Siapa nak mula dulu? Jin apa dia kata dengan jin, biar aku mula dulu. Dia pun mula. Dia kata ada jin kata hang mula dulu. Ni cerita ada sebut dalam kisah-kisah dalam kitab ada sebut. Lepas tu ulama ni mula. Apa pendapat kamu dengan Isa? Isa tu siapa? Dia kata Isa tu anak Allah. Jin cakap dengan jin, Isa tu anak Allah. Salib tu apa salib? Salib tu lambang Isa disalib oleh orang Yahudi. Lepas tu ulama ni tanya pula. Baik, kalau Isa tu anak Allah kena salib. Kalau Isa tu anak Tuhan kena salib. Bapa Tuhan buat apa yang biar anak dia kena salib? Nak jaga anak tak boleh jaga alam ni macam mana? Dia diam tak kata apa. Jin kalah. Tak kata apa. Tu tak kena kemas. Semua. Itu. Lepas tu timbul pula soal. Itu. Dia kata, hang macam mana pula? Dia kata jin kata saya satu je tak puas hati dengan Islam ni. Pasal apa? Keluar sikit saja air mani kena basuh seluruh tubuh. Rupanya jenis pemalas ni, jenis jin motok-motok ni. Kotak sikit saja apa semua kena cuci semua sikit. Mana boleh? Abang tu saya kata jenis kotak-kotak jenis panggil syaitan. Malah-malah ada jenis malah mani, malah bercuci, malah tu. Sikit je kena mani habis. Semua. Padahal yang keluarnya sikit saja. Pasal apa yang nak pergi kena tonyok semua? Tu saya tak puas hati. Tu yang tak suka kat Islam tu. Tak suka kat Islam. Ulama ni jawab, air mani tu keluar daripada perahan tulang belakang, air tulang, perahan air tulang belakang. Bila keluar badan kita jadi lemah. Untuk memulihkan lemah itulah kena mandi seluruh tubuh. Bila kita mandi akan pulih daripada lemah tu.
Hang nampak tak ketetapan mandi tu? Bukan pasal keluar, pasal nak pulih daripada lemahnya keluar mandi tu. Dia tak kata apa. Kita janji dah tadi. Kalau Islam menang, hang nak masuk Islam. Kalau Kristian menang, aku nak jadi Kristian. Sekarang siapa menang? Aku menang. Jadi macam mana? Hang nak masuk Islam tak? Jin kata, ya saya masuk Islam. Dia mengucap, saya kata saya masuk Islam, tapi saya balik kumpulan jin bunuh saja. Tak apa, saya hantar pada satu tempat yang selamat. Tapi dalam Islam menzolimi orang haram. Jadi hang zolim si pulang ni yang tak ada salah apa ni. Jadi hang keluar. Orang ni pun lega elok. Faham? Kena cerita bomoh tak tu baru kemas. Ni kerja ulang sebulan apa 20 tahun duk kacau ngaji lagi mampus. Faham tak? Tu betul. Baru dia boleh bincang apa semua. Orang Islam tak boleh zalim dengan orang. Ada. Hak kafir buat cara kafir. Ingat hang tak keluar aku bunuh hang. Ada cara nak bunuh hang. Betul je. Ni kerja bubuh dalam botol. Yang bubuh dalam botol bukan jin Islam. Kerja nak bunuh je bukan Islam, boleh ke bunuh orang tak tahu pahala? Kita mana tahu siapa salah. Faham tak? Itu nak cerita kata jin ni pengotak. Ada syaitan-syaitan iblis ni pengotak. Jadi hak gini pengotak tu iblis lah tu. Jangan detik lekat perangai begitu. Tu cerita. Jangan kadang-kadang sebut tu. Nak kita buat kerja kotak. Sebab tu kedai-kedai KFC, apa pizza ni mari pada barat. Tapi mereka jaga kebersihan mereka maju sampai seluruh dunia. Ada. Sukat timbang kita mengaji betul elok. Sukat elok. Cabai banyak ni, garam banyak ni. Kita belajar bab sukat timbang tu apa semua. Cukup elok pergi tak mana pun. Rasa sama. Kita buka kedai makan, timbang pun dah. Ayam makan paha, harga paha. Besar kecil harga sama. Macam. Tu. Masak pula, ikut dan, ikut tukang masak, ikut muk tukang masak. Hari tu dia nak marah kat lelaki dia, buah cabai lebih. Hari ni makan pedas. Esok ni, apa semua ikut ni. Kita tak guna sukat timbang. Ada? Kita tak maju, duk menega atau tu. Tak mau ikut hak Islam. Oleh kerana orang makan tak puas hati, akhirnya, duk tahu tu. Saya cerita dulu kan. Pergi mencorak di Temeluh tu. Sampai malam. Lepas kuliah pergi mencorak. Sampai malam dah. Kita pun tak tahu kat belah mana nak makan macam mana. Tengok-tengok ada kedai makan, berhenti makan dah. So budak-budak order. Terlarak dah. Sampai lewat dah. Esok nak mencorak pula. Faham? Ini bulan lepas. Hak memang order pakai seluar pendek. Dekat lutut seluar pendek. Seluar lutut. Dengan muka bangun tidur, misal berjabur masuk ke mulut apa semua. Dah order. Sikat 3 rasa lah dengan toyang apa semua. Budak-budak dia makan cerah. Saya suap semulut nak muntah. Duk bayang ambil order tadi. Kita dah kot minggu lepas. Bayang ambil order ni. Tu kata hak mari ambil order pakai seluar pendek ni, seluar 3 suku tu dengan baju singlet nampak ketiak. Ni hak ambil order, hak masuk belakang macam mana? Tahu pakai seluar dalam pun. Lepas nak ke darah. Nanti kan, lepas nak ke darah. Tu cerita dia. Patut Islam ni kena jaga bersih, jaga semua. Tak makan malam tu. Betul budak-budak tanya ustaz nak pergi cari kedai lain kan? Pertama pun terlarak tidur. Pagi-pagi tanya budak-budak pula, kita nak makan mana pagi ni? Dia kata kami nak recommend pun takut kena macam semalam ustaz tak makan. Lalu ni ustaz pergi makan KFC lah senang. Pula kata tentu dah bersih dia kata. Tentu dah bersih. Makan KFC orang tak kat gambar pula kata ustaz makan KFC pula. Apa semua. Tapi tuan-tuan betul mari pada mereka mana apa semua. Tapi depa beramai hak Islam tu. Sukat timbang rasa tepat bersih suci apa semua. Tu depa boleh maju. Tu orang kita buat lagu tu. Kita lah patut kena buat lagu tu. Ikut dan. Nada, ni kita buat ikut dan. Tu. Untuk apa beli makan semua. Ikut. Makan nasi satu. Budak-budak muda pun nasi setambun. Kita tu ni bos sikit ya. Nak habaq kata setengah takut satu. Bukan tukar pakai ikut dan dia. Tu kedai tak boleh nak maju. Dah semua.
Lepas tu pula saya menyusah orang pula. Kira lagi apa semua ni, ada dia pecah tak? Allah. Ada dia pecah tak? Ada 3 kupang, ada 4 kupang. Yang mega tak boleh sediakan duit keliling buat beseng tentu. Menyusah orang. Tu tak apa? Sudah halal. Halal kalau halal pada tadi je dia tak ada pecah halal kan tak halal tu. Apa mana dia pecah tak ada? Itulah dia jadi selalu. Macam mana nak maju tak tahu. Bukan satu kedai boleh kata semua lagu tu. Tuan sekalian. Tak amal apa yang Quran ajak tu. Kita baca Al-Fatihah, hendaklah kamu apa dia sukatan dan timbangan tu bagi betul dan tepat. Orang kafir ambil dulu. Dia buka luar apa semua. Hampir makan pizza kedai mana sama besar, sama tebal, rasa sama. Pasal apa dia guna tu sukatan dan timbangan. Tu kita duk sakit hati depa maju. Tapi kita tak mau ikut hak Islam buat. Depa curi ilmu dalam Quran tu. Amal depa maju. Dunia. Kita kalau buat di dunia kita maju, akhirat kita maju. Bang bersih macam tu. Kita paling bersih. Hak masak tu segi apa dia luaran pun bersih, rohani dia pun bersih. Tu yang kita nak. Betul. Tayamum pada syarak ialah menyapu muka dan kedua tangan meliputi siku dengan tanah debu yang bersih. Kalau tak ada air ataupun tak boleh guna air, gantilah tayamum. Betul. Tayamum ialah suatu kemudahan diberikan oleh Allah Ta'ala kepada umat Islam untuk dilakukan semasa menghadapi keadaan menghalang daripada wudu atau mandi wajib disebabkan ketiadaan air atau kerana sakit. Ganti dengan tayamum. Ini jelas dinyatakan dalam ayat suci yang telah diterangkan maksudnya di atas dan juga dalam hadis yang berikut. An Huzaifah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ju'ilat lanal ardu kullaha masjidan wa ju'ilat turbatuha lana tahura iza lam najid al ma'a. Jadi datang tu dulu tuan-tuan kita sambung an Huzaifah radhiyallahu anhu wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azim sultanik. Allahumma la tada' lana zamban illa ghafartah wala maridan illa syafaitah wala hamman illa farajtah wala dainan illa addaitah wala mazluman illa nasartah wala mayyitan illa rahimtah wala hajata min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaitaha ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah, sama ada dosa-dosa baru, dosa-dosa sekarang dan dosa-dosa lagi akan datang ya Allah. Bersihkanlah kami ya Allah, bersihkanlah hati kami ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, kurniakanlah kepada hati kami iman yang kuat ya Allah. Ya Allah, akidah yang betul. Ya Allah, kurniakanlah kekuatan kepada kami untuk melakukan amal ibadah dengan penuh khusyuk dan tawaduk padamu ya Allah. Ya Allah Tuhan kami mohon padamu ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa ibu bapa kami sama ada hidup ataupun yang telah mati ya Allah. Ya Allah, dosa anak-anak kami, dosa kaum keluarga kami ya Allah. Selamatkanlah kaum keluarga kami ya Allah di dunia dan juga di akhirat ya Allah. Ya Allah, berilah petunjuk dan hidayah pada mereka ya Allah supaya mereka menjadi hamba-Mu ya Allah yang sebenarnya hamba ya Allah. Ya Allah Tuhan kami bertaubat segala dosa-dosa yang pernah kami lakukan ya Allah. Dengan itu ya Allah, keterimakanlah segala taubat kami ini ya Allah. Mudah-mudahan segala apa yang kami berdoa ini ya Allah Engkau makbulkan, Engkau terima ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, Engkau angkatkanlah wabak coronavirus ini pada kami ya Allah, sehingga kami tidak mampu menghadapinya ya Allah. Tidak ada kuasa yang mampu menghalang kuasa-Mu ya Allah. Hanya-Mu saja kami menadah tangan pada-Mu ya Allah. Berilah kebebasan pada kami untuk bernafas ya Allah. Ya Allah, berilah kesenangan kepada kami untuk mencari rezeki ya Allah. Berilah ketenangan kepada kami untuk beribadah di rumah-Mu ya Allah. Mendatangkan padamu ya Allah. Kau angkatkanlah wabak ini ya Allah daripada tempat kami ya Allah, daripada negara kami ya Allah. Bersihkanlah negara kami ya Allah segala wabak-wabak yang berbahaya ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, berkatilah apa yang kami usahakan ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah istiqamah dalam hati kami ya Allah untuk kami menuntut ilmu agama-Mu ya Allah.
Ya Allah Tuhan kami mohon dadah tangan padamu ya Allah. Ampunilah dosa-dosa mereka yang pernah berjasa dengan madrasah ini ya Allah, sama ada yang hidup ataupun yang telah mati ya Allah. Ya Allah kurniakanlah ganjaran yang baik pada mereka ya Allah. Ya Allah Tuhan kami dadah tangan padamu ya Allah. Engkau anugerahkanlah kepada orang-orang yang berjasa kepada madrasah ini Allah dengan anugerah yang tinggi di sisimu ya Allah. Ya Allah, terutamanya kau anugerahkan pada mereka anak-anak yang soleh yang bertakwa ya Allah, yang menjadi penyejuk mata hati mereka ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, jangan kau hinakan kami ya Allah dengan dosa-dosa yang kami lakukan ya Allah. Kau ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, kau masukkanlah kami dalam golongan hamba-hambamu yang kau kasih ya Allah. Kau masukkanlah kami dalam hamba-Mu. Kau masukkan kami dengan dalam hamba-hambamu yang kau kasih ya Allah. Ya Allah, jangan engkau letakkan kami dalam golongan orang-orang yang kau benci ya Allah. Sekiranya kami berada dalam golongan itu ya Allah, kami memohon padamu ya Allah pada hari mula ini Allah, di tempat yang mula ini Allah, kau keluarkanlah kami dalam golongan itu ya Allah. Kau letakkanlah kami dalam golongan orang-orang yang kau kasih, yang kau sayang ya Allah. Ya Allah, bangkitkanlah kami dengan di akhirat nanti ya Allah, bersama-sama dengan siddiqin, syuhada dan solehin ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami ya Allah orang yang dikurniakan meminum air kolam Kausar yang dipimpin oleh Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah Tuhan kami sedang menghadapi suatu musibah yang sangat mencabar ini ya Allah. Tentu di kalangan kami ya Allah sedang menghadapi masalah rezeki ya Allah, masalah perniagaan ya Allah, masalah ekonomi ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, dalam apapun keadaan ya Allah, hanya padamu kami menadah tangan ya Allah. Permudahkanlah urusan rezeki kami ya Allah, murahkanlah rezeki kami ya Allah, rezeki anak-anak kami ya Allah, rezeki kaum keluarga kami ya Allah, supaya mereka tenang untuk hidup di atas muka bumi dan beribadah padamu ya Allah. Ya Allah, bukalah jalan-jalan kejayaan pada mereka ya Allah untuk mencari rezeki ya Allah, dan seterusnya Engkau berkatkanlah rezeki yang Kau kurniakan pada mereka ya Allah, dan juga pada kami semua ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.